Assalamualaikum. Untuk KMK hari ini, cikgu akan terangkan sajak kuntum rahsia dari Taman Takdir oleh W.B. Renra. Sebelum kita lihat maksud untuk puisi tersebut, kita lihat siapakah W.B. Renra. Wahyu Budiwa Renra bin A. Wahid menggunakan nama pena W.B. Renra dilahirkan di Johor Bahru pada 17 September 1978. Karyanya mendapat tempat di akhbar Arus Perdana Negara sejak 2002 setelah mengikuti bengkel Kelab Penulis Zahrah Nawawi KPZ. Hasil karya cerpennya dihimpunkan dalam kumpulan cerpen berjudul Mazhab Cinta tahun 2008 yang memuatkan 24 buah karya, manakala novel Di Sebalik Mentari Jingga diterbitkan di BP pada tahun 2007. Okey, jadi di sini pelajar perlu faham apakah maksud kumpulan cerpen dengan antologi cerpen. Kumpulan ni maksudnya seorang penulis, dia menghimpunkan banyak cerpennya. Kalau antologi, dalam satu buku ada banyak penulis. Okey. Istilah ini pelajar perlu faham. Okey. Jadi pelajar boleh merujuk latar belakang penulis dengan melihat bahagian biodata penulis di bahagian belakang buku kubentang sehelai peta. Okay, jadi bila pelajar mengkaji sajak ataupun cerpen, pelajar bacalah biodatanya supaya dapat mengenali siapakah penulis tersebut, kerana itu juga merupakan antara matlamat kita belajar sastra. Sebelum cikgu ulas tentang maksud sajak ini, kalau kita tengok sajak ini secara mata kasar, okay, kita ada nampak ni nombor kan 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Sajak ni ada 3 rangkap, 1, 2, 3. Okay, apakah maksud 1, 2, 3 ini? Okay, 1, 2, 3 ini bukannya sebarangan letak. Dia sebenarnya nombor 1 ni cerita lain, nombor 2 ni cerita lain. Okey, kalau ikutkan nombor 1, 2 begitulah maksudnya. Okey, jadi katakanlah kalau pelajar buat sajak, tak ada rangkap kedua tak ada kaitan dengan rangkap pertama. Okey, kita tulis nombor. Okey, sama juga bila kita baca cerpen. Okey, nak mengasingkan. Okey, cerita bahagian atas cerita lain, cerita bahagian bawah katakanlah beberapa hari kemudian cerita lain lah. Jadi kita letaklah juga okey, nombor pun boleh, simbol pun boleh. Jadi dalam sajak ada simbol lah. Okey, dan kita tengok kita tengok sajak ni sebenarnya dia terdapat 9 lah. Okey, 9 dan simputik maksudnya bila menulis sajak kita ada kebebasan lah untuk melanggar okey 9 okey ada 9 peraturan yang boleh dilanggar lah. Okey, jadi ada sebab tertentu lah. Jadi bila buat sajak ni kita tak perlu nak buat mengikut tata bahasa yang standard. Okey, tidak, sajak ni dia ada 9 kelonggaran. Kalau kita tengok ni okey, ada huruf semacam ini, huruf nombor 7. Okey. Jadi satu lagi, pantang larang bila menulis sajak. Okey, bila kita tulis tajuk tak bolehlah kita tulis huruf besar semuanya. Okey, sama juga sajak tak boleh kita tulis huruf besar semuanya kerana bila huruf besar tu melambangkan kita marah lah. Okey, walaupun nada kita marah, protes dalam sajak, tapi kita tidak boleh menggunakan huruf besar lah apabila kita menulis sajak. Okey, sama juga dengan sama juga bila dalam tajuknya lah.
Okey, dalam tajuknya tak boleh semuanya huruf besar. Huruf besar hanya di pangkal perkataan. Okey, bila menulis sajak kena ada ini tajuknya dan di bahagian bawah nama tempat lah dan tarikh. Okey, perlulah ada. Kenapa perlu ada? Kadang-kadang bila dalam jangka masa panjang, bila kita baca semula sajak tersebut, bila latar tempatnya di situ, tahunnya begitu, kita lagi faham lah maksud penyair. Jadi kita berbalik kepada maksud kuntum rahsia dari Taman Takdir. Untuk rangkap pertama, sewaktu bersemi, benih percaya ditabur subur di atas batas setia bersinar. Perca-perca cahaya yang didamba tunas, sepohon akrab adalah baja-baja bahagia. Kerana kelopak kehidupan mewarna bersama harum kuntum kenangan. Sajak ini banyak metafora. Jadi kalau soalan itu memang boleh ditanyalah metafora. Jadi maksud rangkap pertama ni, pengarang menyatakan bahawa nilai kepercayaan dalam persahabatan akan memupuk kesetiaan sehingga membentuk satu hubungan yang akrab dalam kehidupan. Hubungan yang akrab ini akan menjadikan kehidupan lebih bahagia. Untuk rangkap kedua, hadir penjaka meniti janji dengan genggam akad seluruh bukit dan badai tujuh di bahu. Seluruh budi sutera ijab di satu, tidak semudah lafal uang memberi cinta, harap dan bintang. Rangkap dua bermaksud seorang pemuda berjanji dengan sepenuh jiwa akan setia terhadap persahabatan ini walaupun janji tersebut bukan mudah ditepati seperti yang dilafazkan. Rangkap yang ketiga, siaga dari serangga curiga, hari-hari hadapan rahsia. Pencipta bunga-bunga harapan dipelihara dalam dakapan doa denai dilalui ditempa. Merungkai debar sabar membina taman terjak atas namamu Maharani. WB Rendra. WB Rendra ni tak ada noktah. Rangkap tiga bermaksud terdapat gangguan dari luar yang berusaha untuk memusnahkan perjanjian Tuhan. Kita hanya bergantung harap pada Allah melalui doa untuk menghadapi ujian dan semua ini memerlukan kesabaran. Akhirnya kesabaran itu akan membina sebuah kebahagiaan. Inilah maksud sajak ini. Jadi tadi cikgu ada sebut metafora. Metafora ialah gaya bahasa perbandingan menggunakan dua perkataan, ada satu unsur konkret dan unsur abstrak. Kalau kita tengok di sini batas setia, batas kita nampak kan? Setia tak nampak. Ini satulah. Benih percaya pun sama juga, benih kita nampak, percaya kita tak nampak. Perca-perca cahaya pun sama juga, perca-perca cahaya tak nampak. Baja-baja bahagia, baja nampak kan? Bahagia tak nampak. Jadi dalam rangkap pertama saja ni dah banyak dah metafora. Untuk membina sajak sekurang-kurangnya pada cikgu lah untuk pengkaryaan. Tadi cikgu ada sebutlah tentang pengkaryaan. Bila kita buat sajak, untuk pengkaryaan sebenarnya sajak lah paling mudah. Sebab untuk peringkat SPM, buat sajak biasa pun tak ada masalah. Letaklah kata ganda dengan sinkope yang paling mudah, gaya bahasa, dua gaya bahasa. Kalau boleh masukkan unsur metafora lagi baguslah. Untuk pengkaryaan paling mudah tadi kata ganda. Perca-perca ni kata ganda lah. Baja-baja kata ganda. Jadi cikgu ambil gaya bahasa yang mudah. Gaya bahasa yang mudah ada lagi gaya bahasa. Bunga-bunga harapan. Bunga-bunga harapan juga metafora. Hari-hari kata ganda. Sinkope. Namamu. Mu ni tingkatan daripada kamu. Dari badai tujuh di bahu.
sajak bila dia panjang akan jadi proside. Maksudnya sajak bentuk prosa. Okey. Jadi sebenarnya sajak ni paling mudah lah. Kalau untuk pengkaryaan, okey, pelajar buat saja, cumanya tajuk jangan ambil daripada tema. Okey, buatlah tajuk sendiri. Okey. Dari segi ciri puisi, ciri sajak ini kita tengok ni ada 3 rangkap, okey, mempunyai rangkap 3 rangkap. Okey, kita tengok dalam satu rangkap, okey, kita kena kiralah 2, 4, 6, 2, 4, 5. Okey, barisnya tidak sama. Jadi macam biasa untuk ciri puisi, belajar ingat semula yang kita telah belajar dan contohnya berdasarkan sajak ini. Jadi cikgu, okey. Sajak ini sebenarnya bertema, mungkin bertemakan kepentingan kesetiaan dalam sebuah perhubungan. Setiap perhubungan perlu disemai dengan kesetiaan. Jadi persoalannya, persoalan kebahagiaan dalam kehidupan, persoalan ketabahan menghadapi ujian dan persoalan menyerah diri kepada Tuhan. Okey, jadi kalau nilai menepati janji, nilai persahabatan, nilai kesetiaan, nilai ketabahan pun ada di sini. Okey, jadi berdasarkan maksud dan persoalan ini kita pusing-pusing lah. Okey, untuk persoalan, untuk mesej, apa lagi? Pengajaran, okey, mesej pengajaran lah. Okey, untuk nilai pengajaran. Okey, jadi itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Cikgu harap pelajar boleh faham.